Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah. Bertemu lagi kita pada pertemuan yang kelima. Rafiq, apa khabar Rafiq hari ini? Khabar baik, alhamdulillah. Rafiq dah tengah apa, Rafiq? Dia tengah motor je bawa sini. Rafiq sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Rafiq dah makan ke belum? Dah. Breakfast tadi dah makan. Baik Rafiq, pada pertemuan kita yang lepas kan? Jadi cakap tak pertemuan yang seterusnya tu kita akan bincangkan pasal apa? Tak ada dah cakap pun je. Jadi Rafiq tak tahulah pertemuan yang kelima kita ni akan membincangkan pasal apa? Tak tahu. Tak. Baik Rafiq, pertemuan kita pada kali ini kita akan menyenaraikan situasi yang diingini oleh Rafiq. Okey. Situasi yang macam mana tu je? Situasi yang Rafiq macam Rafiq ceritakan kepada tentang masalah yang Rafiq hadapi kan, di mana Rafiq kan mengalami masalah ibu yang tidak memahami, kawan-kawan dan sebagainya kan. Jadi situasi itu berlaku di sebaliknya. Rafiq faham tak? Maksudnya situasi apa yang we expect lah. Yes. Ya, betul. Okey. Coba Rafiq, situasi apa yang Rafiq inginkan, yang Rafiq impikan? Okey, daripada situasi yang sebenar lah yang we impikan, apa supaya tak jadi masalah kan. Kalau belajar online, we impikan belajar online tu pembelajaran yang ringkas, yang apa orang kata tak ada bebanan yang banyak sangat kan. Maksudnya belajar online kan kita belajar kat rumah. Kita expect yang kita belajar online tu adalah kita boleh fun lah. Maksudnya semua yang akan okey, tak ada masalah. Tapi kita tak sedar yang sebenarnya apa yang we expect tu berlaku selain daripada apa yang we expect. Maksudnya Dia berlaku dari sebaliknya. Maksudnya we impikan benda lain tapi berlaku lain. Jadi apa yang we impikan adalah yang pertama daripada segi lecturer, daripada pensyarah. Pensyarah kadang-kadang ada yang tak memahami kan. Tapi we impikan pensyarah tu pensyarah yang memahami lah. Sebab kita ni bukannya ambil satu subjek saja. Maksudnya kita ambil kadang-kadang tu 6 subjek, kadang-kadang 7 subjek. Lepas tu ada pensyarah yang tak faham, yang apa yang bagi tugasan banyak. So we impikan supaya pensyarah tu faham, bagi tugasan yang memadai. Lepas tu faham akan situasi kami kat rumah macam mana, studi kat rumah kan macam mana. Kadang-kadang situasi kat rumah ni kadang-kadang tak dapat nak expect, berlaku secara tiba-tiba, ada masalah tu, ada masalah ni, kita tak tahu kan. So impikan pensyarah yang faham apa yang Fina, apa yang student dia lalui dekat rumah. Maksudnya bukan duduk kat rumah ni orang kata okey duduk kat rumah relax je, tak ada. Sebab duduk kat rumah pun kita kena buat kerja rumah apa semua kan. Lepas tu yang kedua, impikan yang parents dia akan faham. Parents dia, family dia, adik-beradik kan agar faham situasi dia. Maksudnya dia orang boleh faham lah. Kalau dia cakap yang dia ada pembentangan, dia orang faham. Okey, kalau ada pembentangan tak boleh bising kan. Tapi yang berlaku adalah sebaliknya. Walaupun kita dah cakap pembentangan, tapi dia tetap lagi bising. So, macam dia orang kurang nak faham. Lepas tu people impikan yang mak Fitlah terutamanya. Mak Fitlah terutamanya akan faham situasi. Maksudnya mak ni kadang-kadang dia minta kita untuk buat kerja tu, buat kerja ni kan. Dengan belajar online ni, impikan yang mak Fik faham. Maksudnya bagi ruang untuk Fik buat kerja, bagi ruang untuk Fik ada kelas. Maksudnya tak minta untuk apa orang kata, Buat kerja rumah tak minta untuk buat kerja rumah tu secara memaksa. Maksudnya kemungkinan besar untuk dia minta kita buat kerja rumah tu waktu kita tengah buat assignment, waktu tengah ada kelas. So kita tak boleh nak pergi terus. Tapi impikan yang dia faham lah, mak kita tu faham. Lepas tu satu lagi impikan yang jiran. Impikan yang kawan pun dapat bantu maksudnya dalam online, walaupun kita tak bertemu secara face to face. Ada kawan yang supportive, ada kawan yang faham akan situasi masing-masing, yang tak adalah kawan yang judge je. Maksudnya apa
apa yang mengata kat belakang ke apa yang tak bagi support lah. Kalau kita nak mengadu pun ada yang nak dengar, bukannya kawan yang datang lepas tu datang ambil manfaat pada kita lepas tu pergi. Tak nak lah macam tu. Nak kawan yang kalau group work pun, kerja berkumpulan pun nak yang apa orang kata yang semuanya berjalan dengan lancar je. Yang boleh bagi kerja sama. Dia boleh bagi kerja sama. Biar kerja tu jadi ringan lah. Tak semua kerja atas bawah kita je kan. Lepas tu itulah apa yang Fik impikan. Maksudnya Fik impikan pembelajaran online, Fik impikan masalah-masalah yang dekat rumah tu berjalan dengan lancar lah. Belajar online tu berjalan dengan lancar supaya tak ada stres yang akan Fik rasain. Lepas tu Fik impikan juga kebebasan. Maksudnya apabila Fik ada tekanan, Fik dapat keluar untuk mencari ketenangan Fik tu secara bebas. Maksudnya bila masa Fik ada stres ataupun tertekan, Fik boleh keluar bila masa ke mana-mana saja Fik nak pergi. Terus tak ada orang nak halang. Supaya tak ada orang nak halang. Lepas tu seterusnya Fik juga impikan yang Fik dapat perjalanan manage masa Fik tu, Fik dapat manage masa dengan baik lah. Supaya daripada pagi sampai petang Fik dapat buat mengikut jadual Fik. Maksudnya tak nak ada yang ganggu, tak nak ada yang yang kacau betul jadual. Maksudnya apa jadual Fik yang Fik buat tu, Fik nak yang betul-betul Fik dapat fokus, Fik dapat buat dengan baik. Itulah apa yang Fik impikan belajar online ni supaya Fik tak hadapi masalah. Maksudnya impian Fik sebenarnya belajar online, apa yang Fik nampak lah. Fik di sini mengikut apa yang situasi yang Fik inginkan, dia dapat senarakan sebanyak 5 situasi yang Fik inginkan sewaktu berada dalam pembelajaran secara online. Jadi Fik, dia nak tanya, sekiranya Fik berada dalam situasi tersebut, bagaimanakah perasaan Fik? Memek muka Fik atau dari segi tingkah laku, perasaan emosi semua? Macam mana? Sekiranya Fik berada dalam situasi Fik fikirkan lah. Sekiranya Fik berada dalam situasi yang Fik fikirkan, Fik rasa Fik ni tak akan ada rasa stres yang melampau lah. Tak akan sampai pergi kepada kurungan, tak akan sampai menimbulkan banyak masalah lah. Maksudnya semuanya akan berjalan dengan lancar saja sebabnya mengikut apa yang kita inginkan kan. Ni sekarang ni adalah berlaku mengikut beyond our expectation. So jadi benda tu akan jadi kacau sebab kita expect benda lain tapi yang jadi adalah benda lain. So kita tak jangka benda tu. Dan bila kita tak jangka benda tu, kita tak nak terima. Tapi kalau perasaan Fik, kalau apa yang Fik impikan tu menjadi realiti ataupun yang sebenarnya, Fik rasa Fik adalah orang yang paling bahagia lah. Maksudnya semua benda akan berjalan dengan lancar. Mak pun faham, online pun okey, pencara pun okey. Rasa macam seronok nak teruskan online tu. Kalau sekarang ni rasanya macam aku tak nak teruskan online. Jadi sekarang ni macam Fik rasa ternanti-nanti untuk bila lah Senin habis. Ya betul. Sedang saya rasa macam bila lah nak habis, bila nak tamat, bila nak tamat. Tapi bila mengikut apa yang kita impikan, kita rasa macam kita berada dalam kehidupan yang kita suka. Bila kita excited suka, kita excited. Bila excited tu kita sukalah, kita nak kita nanti-nanti nak masuk kelas macam nanti, lepas tu nak hadapi kehidupan seharian kita rasa happy. Kita bangun dengan gembira, kita tidur dengan gembira. Tak adalah bangun dengan sedih, tidur pun dalam keadaan yang menangis. Itulah apa perasaan Fik. So kalau macam memek muka Fik macam mana? Macam sebelum ni, macam mana sekiranya berada dalam situasi yang Fik inginkan, macam mana perbezaan? Ada perbezaan tak? Cuba Fik bayangkan. Sudah sebenarnya ada perbezaan. Kalau sebelum ni daripada memek muka Fik, mesti muka yang stres je nampak. Muka tu ketat, muka nak marah orang je. Tapi kat dalam situasi, kalau lah apa yang difikirkan sekarang, situasi yang difikirkan, Fik dapat bayangkan muka Fik yang penuh dengan ceria, muka Fik orang akan kata yang Fik ni okey, dia ni tak ada masalah pun, hidup bahagia je, boleh lakukan apa yang dia nak, mengikut apa yang dia nak. Maksudnya dan mengikut situasi yang dia nak. Maksudnya jadi nampak lah muka Fik tu macam enjoy dengan pembelajaran Fik. Nampak perbezaan. Boleh nampak kan orang yang stres macam mana dia punya muka dengan orang yang bahagia dia macam mana dia punya bersenyuman kan. Kita boleh bezakan. Betul.
Jadi itulah yang Fik harapkan. Ya, itulah yang saya harapkan. Saya harapkan saya dapat apa? Menjalani kehidupan dengan mimik wajah yang senyum, supaya orang yang tengok saya pun akan tersenyum. Tak adalah kalau kita kehidupan kita dengan wajah yang ketat kan, wajah yang marah, wajah yang sayu saja, mesti orang yang tengok pun akan rasa sedih. Orang yang tengok pun akan rasa, dia pun akan turut rasa sedih, turut rasa tertekan, rasa nak marah sebab kita tengok kita punya mimik wajah. Tapi kalau kita mimik wajah kita senyum je, orang yang tengok pun akan rasa tenang, akan rasa senyum. Secara tak langsung pun kita dapat beri kebahagiaan kepada dia, beri dia kesenangan, ketenangan. Ya, betul tu Fik. Baiklah Fik, seperti yang Fik beritahu kan, yang Fik ni mempunyai masalah kemurungan disebabkan beberapa masalah, dan Fik pun telah menyatakan kepada Jah yang Fik mempunyai situasi yang Fik expect, iaitu situasi yang Fik inginkan. Jadi boleh Jah tahu tak, Fik ada tak model ataupun tokoh-tokoh yang menjadi penanda aras kepada Fik untuk menjadi seperti dia? Okey, model ataupun orang yang Fik idolakan lah, orang yang Fik idolakan. Fik nak kehidupan Fik ni macam mana kan. Tidak, kehidupan ni macam dia. Okay, dia tu siapa? Yang Fik impikan kehidupan Fik adalah macam Janani. Kenapa Fik memilih Janani? Sebab Fik memilih Janani kan, kalau kita tahu kisah Janani kan, Janani ni seorang artis yang boleh dikatakan sangat popular lah kan. Tapi pada satu hari tu dia tiba-tiba dia up dia punya story, dia cakap yang dia ni ada sakit. Maksudnya dia hadapi tekanan juga, hadapi kemurungan. Lepas tu kadang-kadang dia ada twist personality. Maksudnya ada yang dia katakan dia ada dengar suara-suara lain daripada fikiran dia semua kan. Dan dia hadapi tekanan lah, stres untuk dia punya situasi tu. Tapi walaupun dia artis, walaupun dia terkenal, walaupun dia tahu kalau dia kemukakan kepada umum tentang penyakit dia tu, kemungkinan besar populariti dia tu akan turun. Tapi berbeza dengan Janani yang kalau kita tengok, dia berani untuk kemukakan dia punya penyakit, dia berani untuk tampilkan yang dia sedang hadapi apa sekarang. Lepas tu kalau kita tengok sekarang pun dia punya perubahan sangatlah berbeza. Maksudnya ramai yang support dia, lepas tu ramai yang bagi sokongan lah dekat dia. Lepas tu tengok pun kehidupan dia pun kehidupan yang bahagia, yang kalau kita tengok tu macam kita naklah jadi macam dia, nak jadi strong macam dia, nak jadi sabar macam dia. Kita tahu kita ada masalah kita juga kan. Lepas tu dia pun ada menghadapi masalah, tapi dia strong. Lepas tu Fik pun nak jadi strong macam dia juga. Maksudnya jadi orang yang berani ke depan, orang yang berani keluar daripada penyakit dia, berani keluar daripada tekanan. Fik pun nak jadi orang yang berani keluar daripada tekanan. Fik nak jadi orang yang tak nak duduk dalam masalah lah. Tak nak duduk dalam belenggu masalah yang Fik hadapi sekarang ni. Fik nak keluar daripada masalah tu. Lepas tu nak bahagia macam dia lah. Macam tu. Okay, selain daripada Janani, Fik ada lagi tak tokoh yang menjadi inspirasi kepada Fik? Ada. Yang menjadi inspirasi kepada Fik adalah Hadis Zalika. Kenapa? Hadis Zalika sebabnya kalau kita tengok dalam story dia apa semua kan, kita jarang nampak dia ada masalah. Maksudnya kalau kita tengok manusia pasti akan ada masalah kan. Tapi kalau kita tengok Hadis Zalika punya kehidupan sangatlah happening, sangatlah sederhana kan. Lepas tu dia jarang ada masalah. Maksudnya jaranglah dia tunjukkan dia punya masalah. Jadi situasi itu menyebabkan Fik teringin ingin menjadi seperti dia. Ya, Fik teringin nak jadi seperti dia. Maksudnya hidup dalam keadaan yang sederhana, yang bahagia bersama family dia. Lepas tu happy je dengan anak-anak kan. Walaupun kita ada anak lagi, tapi Fik nak kehidupan yang macam tu. Maksudnya Fik nak happy dengan family Fik macam tu. Fik nak happy dengan rakan-rakan Fik itu macam tu. Sama juga macam kehidupan Hadis Zalika. Itulah kalau Fik tengok dia, Fik macam teringin lah. Alangkah baiknya kalau kehidupan berada di tempat dia. Kehidupan dia macam tu. Bestnya macam tu. Fik nampak tak perbezaan antara kedua yang menjadi inspirasi kepada Fik tu, antara Janani dengan Hadis Zalika?
nampaklah perbezaan. Maksudnya hanya Zaliqah ni seorang yang boleh katakan kehidupan dia kehidupan yang tak ada masalah. Ya, bagaimana pula dengan Janani? Dengan Janani dia ada masalah tapi dia berada di depan. Jadi keduanya adalah pengakhiran adalah kebahagiaan yang paling utama kan. Jadi sebenarnya fit di sini fit boleh mengandalkan bahawa masalah yang fit hadapi ini bukanlah masalah yang besar dan mampu fit keluar daripada kelompok yang negatif tu. Jadi fit jangan ingat bahawa masalah yang fit hadapi ini adalah tidak boleh diselesaikan. Sebagai contoh yang fit nyatakan tentang Janani, dia ada masalah tapi pengakhirannya dia juga bahagia dan berjaya. Jadi fit juga kena berfikiran juga mempunyai pemikiran seperti itu. Jadi masalah yang fit hadapi ini fit mampu mengubah dan menjadikan diri fit lebih baik dan lebih kuat. Baiklah fit nampak tak? Keduanya pasti akan mempunyai masalah mereka sendiri, sama ada mereka ingin tampilkan ataupun menceritakan masalah mereka kepada umum ataupun tidak, itu adalah masalah peribadi dia orang. Jadi fit di sini Jan nak cakap bahawa setiap masalah yang dihadapi pasti ada jalan penyelesaiannya. Betul tak Fit? Betul. Jadi Fit jangan fikir masalah yang Fit hadapi ini tidak boleh diselesaikan, tapi boleh diselesaikan. Sebagai contoh seperti yang Fit nyatakan bahawa Janani juga mempunyai masalah dan dia juga berjaya. Jadi Fit pun kena berfikiran sebegitu juga. Baiklah Fit, selain pada tu ada lagi tak impian yang Fit inginkan? Apa yang Fit inginkan adalah Fit nak kuatkan semangat Fit, Fit nak kuatkan motivasi Fit, Fit tak naklah duduk dalam keadaan yang kurang motivasi. Walaupun Fit tahu Fit ni kurang berkeyakinan diri, Fit nak keluar daripada masalah tu. Fit nak motivasikan diri Fit, Fit nak cari keyakinan diri Fit. Lepas tu Fit juga nak management masa Fit yang baik. Maksudnya Fit tak nak Fit nak seimbangkanlah antara urusan kerja sekolah dengan assignment itu semua dengan urusan rumah. Lepas tu Fit nak juga bersosial dengan semua orang lain. Itulah impian Fit nak, apa yang Fit nak untuk masa yang akan datang. Okay, baiklah Fit. Cukup sampai di sini sajalah pertemuan kita pada kali ini. Kita akan bertemu lagi pada sesi yang seterusnya. InsyaAllah kita akan membincangkan intervensi yang terbaik untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh Fit. Sekian ini saja pada pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih. Sama.